Hai, selamat pagi semua. Untuk kelas hari ini, cikgu bekalkan bahan ini untuk kamu lihat ya. Ini ialah tajuk yang cikgu minta kamu buat minggu lepas, iaitu kalau ada buku teks boleh buka muka surat 53. Tajuk dia yang ini ya. Cikgu harap kamu boleh tengok sehingga habis. Okey, muka surat 53, di bawah satu bendera, tajuknya aktiviti perpaduan kaum. Okey, muka surat 53 ya. Sebenarnya cikgu nak bincang sedikit sebab ada kawan-kawan yang dah hantar kerja tersebut. Cikgu ucap tahniah dan syabas ya. Okey, kalau ikutkan arahan cikgu, di mana ialah berdasarkan bahan pada muka surat ini, kamu dikehendaki bina perenggan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal maksudnya ada satu subjek sahaja. Satu subjek, satu predikat. Untuk ayat majmuk, boleh sama ada dua subjek, satu predikat ataupun cerita ya. Okey, kita boleh tengok yang ni. Jika ada kawan-kawan yang belum dapat buku teks, kamu boleh tengoklah ya muka surat ini. Yang tak ada buku teks boleh tengok pada cikgu punya paparan. Okey, aktiviti perpaduan kaum maksudnya berdasarkan pada muka surat ini, kamu perlu tulis perenggan merujuk kepada gambar. Okey, kita tengok dekat sini ada perenggan pertama sudah ada, iaitu Hafiz gemar bersukan. Okey, Hafiz gemar bersukan ini ialah ayat tunggal. Okey, kita kenal pasti dahulu ya. Okey, dia suka bermain bola sepak, juga ayat tunggal. Okey, kenal pasti ya. Okey, seterusnya Hafiz dan kawan-kawannya sering bermain bola sepak. Okey, untuk ayat ketiga ni, ini merupakan ayat majmuk. Di mana majmuknya ialah perkataan Hafiz dan kawan-kawannya. Ya, ini menunjukkan ayat majmuk sebab ada dua subjek. Hafiz subjek, kawan-kawannya subjek. Di mana ayat ini sebenarnya boleh kita bina dia menjadi ayat tunggal. Okey, bagaimana kita nak buat ayat tunggal? Hafiz sering bermain bola sepak. Itu ayat tunggal. Kawan-kawannya sering bermain bola sepak. Juga ayat tunggal. Bagaimana kita nak bentuk jadi ayat majmuk? Hafiz dan kawan-kawannya sering bermain bola sepak. Itu yang menjadikan ayat yang cikgu baca ialah ayat majmuk. Okey, seterusnya Ravi dan Tan ialah sahabat baik Hafiz. Yang ini ialah ayat majmuk, betul, sebab ada perkataan Ravi dan Tan ya. Okey, apabila ada masa lapang, mereka sering berlatih bersama-sama. Untuk ayat ni ialah ayat apa? Ayat tunggal, sebab perkataan mereka, subjeknya mereka, walaupun ramai tapi mereka merupakan satu subjek ya. Mereka sering berlatih bersama-sama. Okey, ayat tunggal. Hafiz selalu berlatih untuk meningkatkan stamina. Juga ayat tunggal sebab Hafiz seorang sahaja subjek ya. Okey, sukan bukan saja baik untuk kesihatan, malah dapat memupuk perpaduan. Ini ayat untuk pelengkap lah bagi perenggan ini. Okey, jadi sekarang untuk perenggan seterusnya ada dua gambar kan? Dia ada bagi panduan untuk kamu buat bina perenggan tersebut lah untuk bina ayat. Jadi arahannya ialah bina perenggan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk. Maksudnya, untuk perenggan seterusnya mesti mengandungi ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Cikgu tahu yang cikgu dah semak ramai
rakan-rakan yang buat ayat majmuk tapi tiada ayat tunggal. Tak apa, nanti cikgu akan PM semula kerja kamu yang kamu telah beri kepada cikgu, siapa yang dah hantar tu ya. Okey, tak apa, tak jadi masalah. Mungkin kamu dah betul untuk ayat majmuk, tapi kamu kena lengkapkan untuk ayat tunggal sebab arahannya ialah dalam perenggan tu mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, untuk perenggan yang ini, maksudnya kamu kena bina ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, macam mana nak buat ayat ni? Ayat tunggal ni. Okey, mesti hanya ada satu subjek saja. Awak nak buat apa? Ya. Okey, kita boleh buat contoh ayat. Hafiz berkunjung ke rumah rakannya semasa perayaan Tahun Baru Cina. Okey, boleh. Hafiz ataupun kamu boleh buat, ini rumah siapa? Kawan Hafiz tadi siapa nama dia? Tan kan? Okey, Hafiz berkunjung ke rumah Tan semasa sambutan Tahun Baru Cina. Itu masih lagi ayat tunggal sebab ceritanya ialah Hafiz. Dengar ya ayat cikgu? Okey, bagaimana kamu jadikan dia ayat majmuk? Hafiz dan keluarganya berkunjung ke rumah Tan semasa perayaan Tahun Baru Cina. Boleh faham tak? Jadi untuk perenggan yang kedua ni, kamu bina ayat, mesti ada ayat tunggal. Jangan buat semua ayat majmuk. Nampak macam kamu dah pandai untuk buat ayat majmuk, tapi mesti mengandungi ayat tunggal juga ya. Okey, kalau kamu nak buat, mula-mula kamu cerita Hafiz berkunjung ke rumah Tan semasa, ke rumah rakannya Tan semasa sambutan Tahun Baru Cina. Okey, untuk ayat yang kedua, kamu bolehlah buat ayat majmuk. Buat Hafiz dan keluarganya memahami adat dan budaya kaum Cina. Jadi maksudnya ayat yang pertama kamu buat ayat tunggal. Ayat yang kedua kamu buat ayat majmuk. Okey, begitulah seterusnya. Jadi sekurang-kurangnya untuk perenggan yang ini kamu buat 2 ayat tunggal dan juga 2 ayat majmuk. Boleh faham ya? Okey, nanti kamu cuba semula. Okey, kita tengok perenggan yang seterusnya. Okey, mungkin dekat sini tak nampak, ada cikgu bawahkan sikit. Okey, ayat yang pertama, bergotong royong. Jadi awak boleh bina ayat untuk ayat tunggal mempunyai satu saja subjek. Siapa? Bolehlah cerita. Hafiz bergotong royong bersama penduduk kampung ya pada hari Minggu. Maksudnya itu cerita Hafiz. Hafiz macam mana awak boleh buatlah ayat. Contohnya Hafiz membantu penduduk kampungnya bergotong royong. Hafiz membantu penduduk kampungnya bergotong royong. Masih cerita satu Hafiz, satu subjek, iaitu Hafiz ya. Okey, untuk ayat yang kedua, membersihkan kampung, awak boleh buat ayat majmuk. Siapa? Hafiz dan penduduk kampung membersihkan kampung pada setiap bulan. Ataupun Hafiz dan penduduk kampung membersihkan kampung untuk memastikan tiada pembiakan nyamuk Aedes. Bolehlah. Boleh pandai-pandai saja awak buat ayat, tapi nak tentukan ayat tersebut ayat tunggal atau ayat majmuk, mesti ada perkataan subjek di depannya yang menentukan ia ayat tunggal atau ia ayat majmuk. Kalau subjeknya satu, ayat tunggal. Jika subjeknya lebih daripada seorang, maka ia akan menjadi ayat majmuk. Cikgu harap
cikgu punya perkongsian ni, awak boleh menyelesaikan perenggan kedua dan juga perenggan ketiga. Jadi untuk maksudnya kalau awak buat ada cerita Hafiz seorang ataupun Hafiz dan rakannya ataupun Hafiz dan keluarganya, ada perkataan dan, itu baru jadi ayat majmuk. Okey, cikgu harap yang dah buat boleh semak semula kerja kamu dan pastikan kamu telah membuat pembetulan. Okey, sekian, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi ya. Bye bye.